Okay, hai Assalamualaikum. Hari ni kita nak tengok satu topik yang bertajuk Vegetable Oil Untold Story, yang ni diceritakan oleh Nina Tejol. Nina Tejol ni seorang jurnalis yang menulis buku bertajuk kata apa? Big Fat Surprise. Itu tajuk buku yang ditulis oleh Nina Tejol ni lah. Okay, ni kita nak tengok bagaimana kisah di sebalik orang kata vegetable oil ni. Okay, dia kata kat sini, kemana saja saya pergi, ia membuatkan saya marah. Ni Nina Tejol lah ni, bukan saya. Dia kata, kerana terdapat penipuan yang sangat-sangat dahsyat. So penipuan yang macam mana tu? Okay, bagaimana saya hidup dalam dunia yang penuh penipuan? Dia kata, semuanya yang diberitahu kepada saya selama ini adalah satu penipuan. Okay, Nina Tejol menulis sebuah buku lah yang berjudul Big Fat Surprise. Ini kita kalau boleh baca buku ni, kalau boleh dapatkan buku ni, bacalah. Seronok buku ni. Okay, dia menceritakan segalanya tentang mispresentation all fact, nutrition science, yang mana kita hidup kat atas dunia ni, nutrition fact semuanya dah orang kata apa, putar belik lah. Okay, dan dia kata kita hidup selama ini menyangka segala-galanya fakta. Yang ni macam saya pun selama ni saya beranggapan apa yang diceritakan oleh nutrition science tu adalah fakta. And then dia kata, tapi sebenarnya ianya kata apa, bukan sains lah, bukan sains. Okay, apa itu vegetable oil, ataupun kalau kita sebut dalam bahasa Melayu ni, apa yang dikatakan dengan minyak sayur? Okay, dia kata kat sini antara contoh minyak sayur seperti canola oil, cottonseed oil, soybean, sunflower oil, peanut, yang mana dia kata antara banyak-banyak yang digunakan, paling banyak contribution kata apa vegetable oil ni adalah soybean. So kalau kita tengok pun sebenarnya dekat banyak-banyak makanan proses kita, cuba tengok mesti akan ada soybean oil. Yang itulah paling tinggi contributor kata apa vegetable oil ni dekat dunia. So dia kata sebenarnya apa yang kita gunakan tu bukanlah minyak sayur yang sebenarnya. Mereka tak dibuat daripada minyak sayur seperti sayur contohnya brokoli, apa-apa sajalah jenis sayur. Mereka tak dibuat daripada sayur, dan sebenarnya ia dibuat daripada seed dan beans. Maksudnya dia dibuat daripada biji benih dan kekacang, dia kata. Okay, dan dia kata ia sepatutnya tak boleh dipanggil sebagai minyak sayur. Sepatutnya kita kena panggil dia seed oil lah, minyak biji benih sepatutnya. Dan dia kata semestinya lah ia tak natural. Dia kata natural fat yang digunakan manusia berabad-abad lamanya adalah daripada kata apa, lemak daripada haiwan, ataupun daripada lembu, ataupun daripada butter, daripada susu. Dan negara-negara di Asia terutamanya kita ni menggunakan minyak daripada minyak kelapa ataupun minyak kelapa sawit. Itu kita lah, dia kata. So ia adalah minyak tradisional. Dulu minyak sayur ni tak digunakan oleh manusia, tapi digunakan oleh mesin untuk dijadikan sebagai bahan pelincir lah. Dulu manusia tak gunakan minyak sayur ni sebagai bahan makanan. Okay, kita tengok daripada tahun 1820-an ke 1860-an mereka digunakan untuk mesin saja, dan kemudian mereka membunuh kata apa, ikan paus dan dapatkan minyak. So daripada ikan paus tu dia beralih pula menggunakan cottonseed oil, yang mana cottonseed oil ni adalah merupakan bahan end product dia orang lah, ataupun yang dikeluarkan oleh Amerika waktu tu. Adalah produk keluaran US terbesar, dan mereka tak tahu apa nak buat dengan leftover oil. Jadi mereka mula gunakan untuk gantikan kata minyak daripada ikan paus waktu tu lah. Dan ia bukanlah makanan. Minyak ini digunakan sedikit pada hujung tahun 1800 untuk alter butter, kata apa, untuk nak menyelinap masuk ke dalam food supply lah waktu tu. Dia start nampak kata apa, dia start nak masukkan cottonseed oil ni dalam makanan, so dimasukkan dalam butter waktu tu. Di sinilah dia kata masalah dengan minyak dan penggunaannya kepada manusia. Dia kata minyak ni tak stable, dan kata apa, molekul ini tidak melekat bersama. Dia sebenarnya dia basic chemistry lah, dia basic chemistry. Jadi untuk nak bolehkan guna minyak ni sebagai bahan makanan, mereka perlu menjalankan satu proses disebut sebagai hydrogenation. Hydrogenation ni adalah satu proses chemistry untuk orang kata nak membolehkan minyak tu digunakan sebagai bahan makanan. Okay, mereka gunakan oleic acid, iaitu polyunsaturated fat, di mana ia bukan monosaturated ataupun saturated fat. Dia bukan monosaturated ataupun saturated, dia adalah disebut sebagai polyunsaturated fat. Sebabkan mereka gunakan oleic acid ni.
Benda ni dia chemistry lah. Tapi idea ni mereka jadikan bahan tu boleh digunakan melalui proses disebut hydrogenation. Hydrogenation adalah proses yang sangat-sangat kompleks, yang mempunyai huge fact dia kata kat sini. Terlalu banyak proses yang berlaku. Mereka gunakan metal catalyst dan hexagonal solvent, dan melalui proses yang panjang disebabkan jika kita gunakan seed ataupun biji benih dan beans ataupun kacang ni, apabila diperah, yang keluar hanyalah rancid grey liquid. Dan kemudian ia perlu dijadikan sedap lah, baru dia boleh digunakan sebagai bahan makanan. Jadi dia perlu dia dorance kan, dia perlu colornya perlu dijernihkan dulu, dan perlu diwangikan dulu, barulah kita lalu nak makan. Kalau tak, kita tak lalu pun nak makan minyak sayur ni, sebab dia rensik, dia tengit. Kalau tengok yang macam mana dia orang proses untuk keluarkan minyak sayur ni, maka kita tak lalu makan pun. Okay, dia kata kita tahu susu boleh diperah daripada lembu, tapi yang ini tak boleh, dia kata. So ia perlukan satu proses yang sangat-sangat rumit, tapi proses inilah yang menyebabkan minyak sayur ini boleh masuk ke dalam food supply, dia kata. So ia berlaku disebabkan apabila ia boleh distablekan. So sebelum ni cottonseed oil ni dia tak boleh distablekan. Dia ada memerlukan proses chemistry untuk dia boleh gunakan bahan tu sebagai minyak dalam masakan lah. Itu proses tu disebut sebagai hydrogenation. Oster dan Gamble, iaitu pembuat dan pencipta sabun, apabila mereka berjaya stablekan cottonseed oil ni pada awal 1900 dan 1910 ni, dan proses ni berjaya ditemui, mereka melihat ia sebagai satu peluang, dan mereka hendak menjualnya sebagai sabun lah. Sebab bila dia berjaya buat cottonseed oil tu, dia boleh gunakan cottonseed oil tu, dia dah start tengok benda tu untuk dijualkan sebagai sabun. That's why sabun kita banyak digunakan daripada minyak-minyak ni. Dan apabila mereka start jual benda tu sebagai sabun, mereka melihat padanya dan mereka berkata ia kelihatan seperti lard. Bila dia tengok sabun tu, dia tengok macam boleh buat lard ni. So dia kata, jadi kenapa kita tak try jual dia sebagai lard pula. Pula dah dia tengok benda tu macam lard, so dia nak jual juga sebagai lard. Okay, jadi pada tahun 1911 mereka figure it out, dan mereka membawa idea tersebut kepada Crisco. Itulah permulaan minyak sayur dikomersialkan sebagai produk dan digunakan sebagai food supply. Maksudnya dia berjaya buat daripada benda tu, daripada sabun, dan dia boleh buat benda tu sebagai food supply pula. Dia kata mereka ni sangat-sangat bijak tentang bagaimana mereka marketingkan produk ini. Pada tahun 1900, terutama di Amerika, dia kata semua orang mahukan perkara baru, perkara moden, dan mereka mula marketkan Crisco ni sebagai sumber yang bagus berbanding sumber daripada haiwan yang dikatakan zalim. Dan minyak sayur dihasilkan daripada sparkling bright room and clean countertops and chemistry lab. Ia membuat kontra lah dengan lemak haiwan ni. So kalau kita tengok perbezaan, kalau orang, sebab dulu pada tahun 1900 tu, peredaran zaman tu berlaku sangat cepat tau. Maksudnya daripada zaman-zaman penggunaan lemak daripada lemak haiwan, dia nak masuk kepada modern punya living ni, dia berlaku sangat-sangat pantas. So diorang ni, industri ni, dia dia dapat buat perubahan tu dengan sangat cepat lah. So dia brainwash orang-orang ni. Dia kata lard daripada haiwan ni, dia kata zalim, jijik, kotor, dan dia brainwash lah. Lard daripada yang dia buat ni bersih apa semualah. So waktu tu penduduk US, dia kata, dan ia berjaya, dia kata, dan mereka menyediakan buku masakan, pamphlet, dan buku masakan di Amerika ni, dia kata butter ditukar kepada penggunaan Crisco. Dalam masa yang sama, dia kata margarin jugalah masuk, dan margarin juga dibuat daripada hydrogenated vegetable oil ni. Dia kata dulu margarin dibuat dengan menggunakan lard dan minyak kelapa, iaitu solid stable oil lah. Tapi dia kata pada tahun 1958 ia dibuat sepenuhnya daripada polyunsaturated fat. Sebabnya lagi murah lah, dia punya bajet dia kan. So dia kata ia adalah ancaman yang sangat besar kepada industri susu. Waktu tu industri susu terancam lah, sebab semuanya beralih kepada artificial oil ni. Orang dah mula beralih lah.